Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, sihat ke hari ni? Sehat, cikgu? Sihat. Dah makan? Dah, cikgu. Semangat tak untuk kelas hari ni? Semangat, cikgu. Semangat. Macam mana kelas minggu lepas? Seronok? Seronok, cikgu. Seronok. Okey, disebabkan kamu seronok belajar pada minggu lepas, kita teruskan dengan pembelajaran kita dengan yang baharu iaitu Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Kita boleh mula sekarang ya? Hello? Ya, cikgu. Boleh mula? Boleh, cikgu. Okey, kita mula sekarang Sekejap. Okey, hari ini kita akan belajar kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Okey? Okey, cikgu. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita akan murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 perkara mengenai pemimpin keluarga dan murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 7 daripada 9 tugas dan tanggungjawab ahli keluarga. Okey, kita mulakan. Sebelum itu, mari kita tonton video ini yang cikgu telah sediakan. Okey? Okey, cikgu. Cikgu present sekejap. Okey, kita teruskan dengan video kita. Boleh dengar? Nama aku Ahmad. Dr. Ahmad. Aku seorang pakar bedah. Hidup aku bermula dari tangan seorang ayah yang sangat luar biasa. Walaupun dia hanya orang yang biasa pada pandangan mata lain. Pembudayaan itu telah mengambil masa 9 jam dan ia merupakan satu sejarah bagi Malaysia yang mana kes ini adalah kes pertama di dunia sepasang kembar Siam melekat di kepala telah berjaya dalam persidangan. Suatu hari, satu perkara yang mengubah hidup aku telah berlaku. Keadaan Ahmad bin Tajuddin, seorang pakar bedah yang terlibat dalam kes samun pagi tadi, masih lagi dilaporkan dalam keadaan parah. Doktor memberitahu kepada pihak media bahawa peluang untuk beliau kembali pulih adalah amat tipis. Kejadian itu mengajar aku tentang cara memandang tanpa menggunakan mata. Kejadian itu juga membuka mata hati aku yang selama ini tertutup dalam memandang kasih sayang yang luar biasa. Semuanya baik sahaja, sehingga aku terpaut dengan kebaikan yang terzahir hanya dari pandangan mata. Banyak lagi perkara besar yang masih tersembunyi dari penglihatan. Dijemput Encik Tajuddin untuk naik ke pentas bagi menyampaikan anugerah pelajar cemerlang kepada anak beliau Ahmad bin Tajuddin. Kenapa ayah datang? Kenapa ayah datang? Ini. Kenapa kamu suruhkan pada ayah? Kenapa? Ha? Kamu malu punya ayah macam ni? Jawab, Ahmad. Jawab. Ya, saya malu. Saya malu ada ayah tembak macam ni. Ahmad! Kerana mata hati aku yang buta, aku tinggalkan ayah sejak hari itu sehingga kini.
Sebelum ini dilaporkan, Dr. Ahmad telah diserang oleh 2 orang perompak di tempat letak kereta di ibu kota. Retakan besi yang kuat pada mukanya telah menyebabkan kornea matanya rosak. Cik, tunggu. Masih mandi ke, Cik? Selepas 7 hari menerima rawatan di hospital, Dr. Ahmad Tajudin telah dibenarkan pulang. Seorang lelaki yang tidak mahu dirinya dikenali telah mendermakan kornea matanya kepada beliau. Ahmad kena belajar pandai-pandai supaya nanti esok besar jadi doktor boleh tolong orang. Ayah akan sentiasa doakan dan ayah akan buat apa yang termampu untuk Ahmad. Okey? Lebih baik kita buta penglihatan dari hati kita yang terus buta. Kerana kasih sayang yang luar biasa tidak nampak pada mata, tetapi hanya mampu dirasa dengan hati. Okey, dah tengok dah video tadi? Buka mic, Aki, buka mic. Dah, Cikgu. Dah faham dah cerita tu? Dah, Cikgu. Dah, okey. Oleh itu, kamu dah tengok, dah perhatikan apa yang ada dalam video tersebut, apa yang ditunjukkan, apa yang dia bagi pengajaran dekat kita, betul tak? Betul, Cikgu. Jadi, cikgu nak tanyalah sedikit tentang video tersebut. Okey. Yang pertama sekali cikgu nak tanya, berdasarkan video tersebut, apakah yang ditunjukkan dalam video tersebut? Mengenai apa? Secara keseluruhan cerita tersebut mengenai apa? Apa yang Aki faham? Pasal apa tu ayah dia dan anak dia. Pasal ayah dan anak kan? Betul tak? Betul, Cikgu. Jadinya, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayah doktor tu? Bagi mata. Bagi mata. Kalau bagi mata tu maksudnya ayah dia macam mana? Buta. Ayah dia buta, betul. Tapi perbuatan ayah dia bagi mata dekat anak dia. Ayah dia sanggup bagi mata dekat anak dia. Maksudnya ayah dia apa? Sayang. Ayah dia sayang dekat doktor tersebut kan? Betul, Cikgu. Kemudian apakah yang dilakukan oleh anaknya? Ayahnya sayang dekat anak dia kan? Jadi tapi anak dia lakukan apa dekat ayah dia? Apa yang Aki nampak anak dia buat dekat ayah dia? Menipu ayah dia. Menipu ayah dia. Sebab apa? Dia tak bagi surat tu kan? Betul tak? Betul, Cikgu. Dia tak bagi surat tu sebab dia malu dengan ayah dia kan? Betul? Betul, Cikgu. Dia malu nak jumpa ayah dia, nak tunjukkan ayah dia dekat sekolah kan? Betul, Cikgu. Maksudnya anak dia ni tak baik lah kan dekat ayah dia, betul tak? Betul, Cikgu. Betul. Jadinya kita sebagai anak ni, kita kenalah bangga dengan ayah kita, betul tak? Betul, Cikgu. Aki bangga dengan ayah? Bangga. Bangga kan? Aki tak malu kan dengan ayah kan, betul tak? Tak, Cikgu. Jadinya apa yang dilakukan oleh anak dia tu, oleh doktor tu adalah tidak baik kan dekat ayah dia, betul tak? Betul, Cikgu. Betul. Okey, jadinya Aki dah faham lah kan keseluruhan cerita tersebut mengenai kisah anak dan ayahnya kan. Ayahnya yang sangat penyayang kan.
Walaupun tegas tapi sangat penyayang dekat anak dia, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Tapi anak dia tak mengenang jasa dan buat pelbagai perkara yang tak baik dekat ayah dia kan. Menyakitkan hati ayah dia, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey. Sehubungan dengan itu, apa yang cikgu tunjukkan video tersebut dengan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai ayah. Okey, yang juga merupakan pemimpin keluarga. Jadi, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 9, Pemimpin Keluarga. Okey? Hari ini kita nak belajar apa, Kif? Apa tu? Pembelajaran kita pada hari ini pemimpin keluarga. Betul, pemimpin keluarga kan. Cikgu dah tayangkan video tersebut yang memaparkan kisah seorang ayah kan yang juga pemimpin keluarga kan. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, sebelum itu, Akif tahu tak apa itu definisi pemimpin keluarga menurut pemahaman Akif? Pemimpin keluarga tu apa? Boleh Akif ceritakan? Beritahu dekat cikgu apa itu pemimpin keluarga. Apa yang Akif faham sebelum cikgu terangkan. Ketua keluarga. Betul, ketua keluarga. Dan nama pun pemimpin kan. Pemimpin adalah ketua, betul tak? Betul, cikgu. Ketua dalam keluarga. Okey, jadinya apakah definisi pemimpin keluarga? Pemimpin keluarga adalah ketua sesebuah keluarga yang memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk sebuah keluarga yang harmoni, kan? Betul tak? Betul, cikgu. Kenapa dia kata pemimpin keluarga ni adalah ketua dalam keluarga yang memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis? Sebab tanpa ketua keluarga, untuk membentuk keluarga yang harmoni itu adalah susah, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Jadinya kita kena ada ketua keluarga untuk kita dapat keluarga yang harmoni, kan? Betul, cikgu. Betul. Okey, kamu nampak tak gambar ni? Ini ada ayah, contoh Akif, lepas tu Akif kan? Jadinya ayah adalah ketua keluarga, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, siapakah pemimpin keluarga? Macam cikgu cakap tadi, siapa pemimpin keluarga? Ayah. 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 Mana satu ayah? Yang ni ke ayah? Ni siapa? Yang ni. Yang pakai baju kuning. Yang pakai baju kuning adalah seorang ayah, kan? Ayah ini ibu, kan? Betul tak? Betul, cikgu. Ibu adalah macam pembantu untuk ketua keluarga ni. Betul tak? Betul, cikgu. Jadinya ayah adalah seorang pemimpin keluarga, ketua keluarga untuk membentuk keluarga yang harmoni. Betul, Akif pandai Akif. Okey, seterusnya. Contohnya, apa yang kita nak beritahu tentang sebuah ciri-ciri ketua keluarga ni? Okey, sebagai contohnya, Akif nak memperkenalkan ayah Akif kan? Betul tak? Betul, cikgu. Okey, yang pertama sekali, Akif kena kenalkan apa? Nama ayah. Betul. Nama ayah. Sebagai contoh yang cikgu bagi contoh kat sini, nampak tu gambar ayah dengan anak dia kan? Nama ayah saya ialah Zahid bin Ali. Okey? Yang pertama sekali kalau orang tanya, nama ayah awak siapa? Nama ayah saya ialah Zahid bin Ali kan? Kita kena kenalkan nama dia, betul tak? Betul, cikgu. Nama pemimpin keluarga. Okey, seterusnya. Kita kenalkan apa lagi? Pekerjaan kan? Pekerjaan ayah.
pekerjaan ayah. Sebagai contoh yang cikgu bagi contoh kat sini, ayah saya bekerja sebagai seorang peniaga. Betul tak? Betul, cikgu. Yang pertama sekali kita sebut tentang apa tadi? Kita Ah, kenalkan apa? nama ayah. Nama. Yang kedua? Pekerjaan. Betul, pekerjaan. Okey, yang seterusnya kita boleh kenalkan apa lagi untuk memberitahu tentang ciri-ciri ketua keluarga kita. Yang ketiga ialah tempat lahir dan tarikh Lahir. lahir. Okey. Sebagai contohnya dekat sini, ayah saya dilahirkan pada 16 April 1966 di Pasir Putih, Kelantan. Jadinya dekat sini cikgu nak bagi tahu, ayah cikgu dilahirkan pada 16 April 1966 di Pasir Putih, Kelantan. Okey, yang pertama sekali kita buat apa? Nama, kan? Nama ayah. Betul tak? Betul, cikgu. Yang kedua, pekerjaan, kan? Betul, cikgu. Dan yang ketiga apa? Tempat lahir dan Tempat lahir dan tempat tempat lahir dan tarikh lahir. tarikh lahir, kan? Betul tak? Betul, cikgu. Jadinya Akif kena ingat nama ayah Akif, pekerjaan ayah Akif dan tempat lahir dan tarikh lahir. Okey? Okey, cikgu. Tempat lahir dan Tempat lahir dan tarikh lahir. betul, tempat lahir dan tarikh lahir. Apa lagi yang kita kena bagi tahu dekat orang, kalau orang tanya apa yang ayah awak bekerja sebagai apa dah, ayah awak lahir dekat mana dah, ayah awak lahir pada tarikh apa dah, kan? Nama dah, lagi apa? Orang akan tanya, ayah awak suka buat apa? Ayah awak suka buat hobi apa? Jadinya dekat sini contohnya ayah saya suka memancing, kan? Jadinya Akif tahu tak ayah Akif suka buat apa? Apa yang sering dilakukan? Ayah saya suka mengemas rumah. Suka mengemas rumah. Jadinya setiap orang mesti ada hobi yang tersendiri, kan? Macam Akif ada hobi Akif sendiri, main game, betul tak? Betul, cikgu. Macam ayah Akif pun ada hobi yang tersendiri yang Akif selalu tengok apa yang ayah Akif selalu buat. Okey? Kita ulang balik. Yang pertama tadi kita buat apa? Nama ayah. Nama ayah. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, Tarikh lahir dan tempat lahir. betul, tarikh lahir dan tempat lahir. Dan yang keempat, tentang apa? Hobi ataupun perkara yang sering dilakukan oleh ayah. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Dan yang terakhir sekali, kita boleh ceritakan tentang apa lagi tentang pemimpin keluarga ni? Ayah saya seorang yang sangat tegas tetapi sangat penyayang. Okey. Maksudnya dekat sini kita boleh ceritakan tentang sikap. Sikap ayah kita, sikap pemimpin keluarga kita. Akif tahu tak sikap tu apa? Tak tahu, cikgu. Sikap tu maksudnya sifat peribadi, okey? Sifat peribadi yang ada dalam diri. Contoh macam Akif, sifat peribadi Akif adalah rajin. Kenapa cikgu cakap rajin? Sebab Akif selalu buat kerja sekolah, betul tak? Rajin buat kerja sekolah, kan? Betul? Betul, cikgu. Betul. Okey, jadinya contoh dekat sini, sikap yang ayah saya ni ialah sangat tegas tetapi sangat penyayang, kan? Betul, cikgu. Jadinya cikgu nak tanya Akif, sikap ayah Akif ataupun pemimpin Akif, pemimpin keluarga Akif apa? Boleh bagi tahu cikgu? Apa, cikgu? Sikap yang ditunjukkan oleh ayah Akif. Ayah saya seorang yang sangat tegas tetapi sangat penyayang.
Betul. Mestilah seorang ayah tu adalah tegas dan pe penyayang. Betul tak? Hello? Betul. Okey, Ya, Aki cikgu. tutup kamera ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey. Jadinya Aki bagi tahu yang ayah Aki adalah seorang yang tegas dan penyayang kan? Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, jadinya Aki dah tahulah apa ciri-ciri yang perlu ada dalam diri ketua keluarga. Okey. Macam kalau orang suruh bagi tahu, contoh kan kawan-kawan Akif kan suruh perkenalkan ayah Akif. Jadinya Akif boleh bagi tahu nama, pekerjaan, tempat lahir dan tarikh lahir, hobi dan sikap ayah Akif. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey. Akif dah faham bab ni? Dah, cikgu. Okey, kita balik ke pembelajaran yang seterusnya boleh? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Kita dah belajar dah tentang ciri-ciri tu kan? Jadinya, cikgu nak kita belajar tentang tugas dan tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Kita tahu juga apa tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Jadinya, tanggungjawab dan tugas ibu bapa terhadap keluarga ataupun terhadap anak-anak adalah yang pertama apa? Memberikan pendidikan dan didikan agama yang secukupnya. Betul tak? Betul, Kenapa? cikgu. Kenapa cikgu cakap tanggungjawab ibu bapa ni adalah memberi pendidikan dan didikan agama yang secukupnya? Okey, cikgu nak tanya Akif. Akif bersekolah tak? Sekolah, cikgu. Okey, siapa yang hantar Akif sekolah? Ibu ayah. Ibu ayah. Jadi betul tak? Tanggungjawab ibu bapa adalah memberi pendidikan. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Dan didikan agama yang secukupnya. Akif solat tak? Solat, cikgu. Siapa yang ajar Akif solat? Ibu ayah. Ibu ayah. Mestilah ibu ayah suruh Akif solat dekat rumah. Betul tak? Betul, cikgu. Suruh Akif solat. Suruh Akif mengaji kan? Betul, cikgu. Jadinya cikgu nak tanya Akif. Betul ke ibu bapa Akif bertanggungjawab? Abdul, cikgu. Betul ke ibu bapa Akif bertanggungjawab dekat Akif? Betul, cikgu. Betul dia memberi pendidikan agama? Betul, cikgu. Betul. Jadinya betul lah ibu bapa Akif adalah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan didikan agama yang secukupnya dekat Akif kan? Betul? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya apa lagi tugas dan tanggungjawab ibu bapa ni? Yang kedua, memberi perlindungan dan menjaga keselamatan ahli keluarga. Kenapa cikgu cakap memberi perlindungan dan menjaga keselamatan ahli keluarga? Okey, contohnya, memberi perlindungan. Kalau Aki demam, siapa yang bagi makan ubat? Ibu ayah. Ibu ayah. Okey, contohnya, kalau Aki main basikal, Aki jatuh, siapa yang sapu ubat? Ibu ayah. Ibu ayah kan. Kemudian contoh, kalau Aki nak pergi main dekat luar kan. Masa musim-musim COVID ni kan. Kan penyakit dah banyak sekarang ni kan. Penyakit COVID ni kan. Jadinya ibu bapa Akif melarang Akif keluar untuk bermain dengan kawan-kawan supaya tidak berjangkit. Jadinya itu adalah apa? Memberi perlindungan tak dekat Akif?
Betul, cikgu. Betul, sebab ibu bapa Akif melarang Akif keluar pergi bermain supaya untuk menjaga keselamatan untuk menjaga Keluarga. keselamatan Akif kan, betul tak? Betul, cikgu. Supaya Akif tak berjangkit dengan orang lain kan? Betul? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Tanggungjawab dan tugas yang ketiga. Memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Okey, kat situ faham tak? Memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Akif boleh bagi contoh tak? Okey, cikgu bagi contoh lah. Ayah Akif ataupun ibu Akif selalu tak bagi beli coklat dekat Akif? Bagi, cikgu. Suka tak? Suka, cikgu. Suka. Jadinya Akif rasa kasih sayang daripada ibu ayah tak? Kasih sayang, cikgu. Mestilah Akif rasa kasih sayang tu kan dekat apa yang dibagi oleh ibu ayah kan? Betul, cikgu. Kalau tak sayang, ibu bapa Akif tak bagi coklat-coklat yang sedap-sedap tu, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Jadinya ibu bapa Akif telah beri kasih sayang sepenuhnya kepada Akif kan? Betul, cikgu. Betul. Okey, yang terakhir sekali. Mencari nafkah untuk keluarga. Okey, nafkah tu. Faham tak nafkah tu apa? Mencari rezeki. Betul, mencari rezeki. Jadi ya, Akif, cikgu nak tanya Akif. Siapa yang cari rezeki kat dalam keluarga Akif? Ibu ayah. Ibu ayah. Okey, ibu ayah kerja apa? Kerja perniagaan. Perniagaan. Jadinya betul lah ibu bapa Akif bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab mereka untuk mencari nafkah untuk keluarga. Supaya apa? Supaya Akif dapat makan sedap-sedap kan? Dapat pakai baju baru, dapat pakai kasut baru kan? Betul? Betul, cikgu. Betul. Okey, Akif dah faham dah tanggungjawab dan tugas ibu bapa terhadap anak-anak ataupun terhadap ahli keluarga ni? Dah, Boleh faham? cikgu. Boleh Dah, faham? cikgu. Ha? Dah faham, cikgu. Okey, dah faham. Kita beralih kepada seterusnya. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Kita belajar pula tentang tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga. Tadi kita cakap tanggungjawab ibu bapa kepada ahli keluarga. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, yang sekarang ni kita akan belajar tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga. Okey, jadi apa yang tanggungjawab anak-anak ni? Anak-anak mestilah patuh, taat dan hormati ibu bapa. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, contoh dalam gambar tu kan. Ibu bapa bagi nasihat dekat anak. Jangan bermain dekat luar, mata rata. Betul tak? Jangan Betul, cikgu. degil. Bagi nasihat. Jadinya Akif kena hormat dan taat kan? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Apa lagi tanggungjawab? Yang kedua, saling sayang menyayangi dan bantu-bantu dalam keluarga. Okey, dalam gambar tersebut buat apa? Membantu. Membantu mengemas rumah kan? Betul, cikgu. Betul. Okey, yang atas sekali tu kita berkasih sayang kan? Betul, cikgu. Okey, seterusnya tanggungjawab yang ketiga. Mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan keluarga. Okey, gambar pertama tu apa? Bersolat. Bersolat. Tangan dia buat apa? Macam orang apa tu? Macam cakap kat Allah tolong tu sembuhkan ibu bapa.
Mendoakan kan? Masuk Akif? Betul, cikgu. Betul. Jadinya kita lepas kita solat ataupun masa kita dalam solat, kita perlulah mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan keluarga. Okey? Betul, cikgu. Okey. Seterusnya. Yang keempat, berusaha untuk meningkatkan pencapaian dalam semua bidang. Okey, gambar yang bawah sekali tu tunjuk apa? Uh, apa tu? Mengulang Orang kaji. ulang kaji. Mengulang kaji pelajaran kan, membuat kerja sekolah. Jadinya kalau kita buat kerja sekolah, kita buat rajin, kita rajin baca buku, kita akan jadi apa? Jadi pandai, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Jadinya tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga adalah kita kena berusaha untuk belajar. Okey? Untuk mencapai kejayaan. Okey, boleh faham situ? Boleh, cikgu. Boleh. Jadinya nanti Aki kena rajin belajar supaya apa? Sebab itu adalah tanggungjawab Aki. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya. Yang terakhir sekali adalah tanggungjawab Aki terhadap keluarga adalah menjaga maruah diri dan keluarga. Okey, gambar yang pertama ni. Gambar yang pertama ni tengah buat apa? Menghisap rokok. Menghisap rokok. Menghisap rokok tu adalah perbuatan yang baik ke perbuatan yang tak baik? Tak baik. Tak baik sebab apa? Rokok adalah membahayakan kesihatan. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Jadinya kalau Aki merokok, contoh dalam keluarga Aki tak ada siapa pun merokok. Tiba-tiba Aki merokok dalam keluarga tu kan. Jadinya memalukan lah keluarga. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, yang kedua ni. Gambar yang kedua ni apa? Membuli kan? Mengejek. Mengejek, membuli. Okey. Aki rasa kalau Aki membuli ibu bapa ataupun ahli keluarga Aki, suka tak Aki membuli? Tak suka, cikgu. Tak suka. Sebab apa? Dia memalukan keluarga. Betul tak? Betul, cikgu. Nanti kalau macam jiran-jiran sebelah cakap, anak awak ni sukalah membuli anak orang lain. Mestilah ibu bapa malu. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya. Aki dah faham kan tentang tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga ni, betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kita mulakan dengan aktiviti murid. Kita dah sampai kepada aktiviti murid. Dah sedia dah untuk membuat aktiviti ni? Dah, cikgu. Okey, kalau macam tu, cikgu nak kamu ceritakan sedikit sebanyak tentang pemimpin keluarga. Macam cikgu dah ajar tadi kan. Nama, tarikh lahir, tempat lahir, pekerjaan, minat atau hobi dan sikap. Okey, yang pertama sekali, Aki ceritakan nama pemimpin keluarga Akif. Nama ayah saya ialah Zulkifli bin Abdul Manaf. Betul. Okey. Seterusnya, tarikh lahir dan tempat lahir. Ayah saya lahir pada 13 Mac 1966 di Pasir Putih, Kelantan. Betul, di Pasir Putih, Kelantan. Okey, yang ketiga, pekerjaan. Ayah saya bekerja sebagai seorang peniaga. Peniaga. Okey, yang keempat, minat atau hobi. Ayah saya suka mengemas rumah. Mengemas rumah. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali adalah sikap. Ayah saya seorang yang sangat tegas tetapi sangat penyayang. Penyayang. Okey, jadinya Aki dah tahulah apa maklumat-maklumat tentang pemimpin keluarga yang Aki perlu tahu. Okey, faham situ? Dah faham, cikgu. Okey, bagus.
Okey, kita teruskan dengan kuis interaktif yang cikgu telah sediakan, kuis online. Dah sedia dah untuk jawab? Dah cikgu. Okey, sekejap cikgu share dalam grup. Cikgu share dekat text box ni. Okey, Aki dah masuk. Okey, cikgu dah nampak dah nombor nama Aki. Dah Kita cikgu. boleh mulakan sekarang. Cikgu tekan start ya. Okey cikgu. Okey. Sebagai anak kita patut dan patuh hormat terhadap bapa. Okey, soalan pertama. Saya sebagai anak tidak patut taat, patuh dan hormat terhadap ibu bapa. Pilih pernyataan berikut. Sama ada betul atau salah. Dah cikgu. Dah, okey. Aki jawab betul. Okey, seterusnya. Saya sebagai bapa saya memberikan pendidikan kepada Soalan yang kedua. Saya sebagai ibu bapa, saya perlu memberi pendidikan dan didikan agama yang secukupnya. Dah cikgu. Wah, cepatnya Aki jawab. Betulkah Aki jawab ni? Aki Betul, jawab cikgu. betul. Jadinya soalan pertama dan soalan kedua adalah Aki dapat betul. Okey, soalan seterusnya. Betul atau salah pernyataan tu? Betul cikgu. Betul. Okey. Seterusnya. Okey. Cepat Aki jawab. Setakat ni Aki dah pungut 3,790 markah. Okey, soalan yang kelima pun Aki dah jawab. Okey, seterusnya. Baca soalan betul-betul. Betul cikgu. Betul. Okey. Seterusnya. Aki dah pungut 5,690 markah. Okey, soalan yang ke-7. Betul atau salah pernyataan tu? Betul cikgu. Betul. Okey, bagus. Soalan yang ke-8. Betul lagi cikgu. Betul. Okey, setakat ni Aki betul semua. Seterusnya, soalan yang terakhir sekali. Adakah Aki betul semua? Sebagai anak saya perlu menjaga maruah diri dan berhati. Baca betul-betul. Betul Oh, cikgu. dan okey. Aki jawab. Aki dapat markah penuh. Okey, Aki dapat markah penuh. Betul, Okey, cikgu. bagus. Aki dapat 9,530.
Okey, kuis dah tamat. Jadinya Aki dapat pungut markah. Markah keseluruhan adalah markah penuh. Jadinya apa yang cikgu ajar hari ni Aki dapat faham. Betul tak? Betul, cikgu. Aki faham tak soalan-soalan tadi? Faham, cikgu. Faham. Seronok tak? Seronok, cikgu. Aki dapat temu yang pertama. Tahniah Akif. Okey, minggu depan kita main macam ni lagi. Boleh? Boleh, cikgu. Seronok tak? Seronok, cikgu. Seronok. Okey. Kita pergi ke bahagian rumusan pengajaran kita hari ini. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Okey, nampak tak skrin cikgu sekarang? Sekejap, cikgu. Dah nampak, cikgu. Okey, dah nampak. Akif telah dapat menjawab kuis yang disediakan. Tahniah kerana telah menjawab kuis yang cikgu telah sediakan. Seronok? Seronok, cikgu. Seronok. Minggu depan nak macam ni lagi? Nak, cikgu. Okey, baguslah. Akif ni selalu rajin menjawab kuis yang cikgu sediakan. Okey? Okey, cikgu. Okey, rumusan kita pada hari ini, tadi kita pertama sekali kita belajar apa? Definisi kan? Definisi Betul, pemimpin cikgu. keluarga. Pemimpin keluarga tu adalah apa, Akif? Macam ketua keluarga. Betul, ketua keluarga. Kemudian kita belajar apa? Ciri-ciri yang ada dalam pemimpin keluarga. Contohnya apa? Maklumat apa? Nama, tarikh lahir tempat lahir, pekerjaan, minat dan sikap. Okey? Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita belajar apa lagi? Kita belajar tugas dan tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Ada 4 tugas tanggungjawab ibu bapa. Yang pertama sekali, memberikan pendidikan dan didikan agama yang secukupnya. Yang kedua, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Yang ketiga, memberi perlindungan dan menjaga keselamatan ahli keluarga. Dan yang terakhir sekali ialah mencari nafkah untuk keluarga. Okey. Seterusnya kita belajar apa lagi? Tugas dan tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga. Ada 5 tugas dan tanggungjawab. Yang pertama sekali, patuh, taat dan hormat terhadap ibu bapa, mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan keluarga, saling menyayangi dan bantu-bantu dalam keluarga, berusaha untuk meningkatkan pencapaian dalam semua bidang dan terakhir sekali apa, Akif? Menjaga maruah diri dan keluarga. Betul, menjaga maruah diri dan keluarga. Aki dah jawab kuis, Aki dah jawab aktiviti murid tadi. Jadinya Aki boleh tak aplikasikan apa yang kita belajar hari ni? Boleh? Boleh, cikgu. Aki boleh tak menjalankan tanggungjawab Akif tu? Boleh, cikgu. Boleh, sebab kita dah belajar kan, Aki dah faham dah apa itu tanggungjawab, apa itu pemimpin keluarga kan? Dah faham? Cikgu. Dah faham, cikgu. Okey, seterusnya refleksi kita pada hari ini ialah kita mestilah menghormati pemimpin keluarga kita sebab dia adalah pemimpin, dia adalah ketua, betul tak? Betul, cikgu. Kita sebagai anak, kita mestilah taat dan patuh kepada pemimpin. Kalau pemimpin keluarga tu bagi nasihat ke, apa lagi? Bagi nasihat ke, bagi apa kan? Kita kena taat dan patuh, betul tak? Betul, cikgu. Kita jangan ingkar lah. Kita jangan ingkar, kita jangan menolak arahan ataupun nasihat yang diberikan. Boleh? Boleh, cikgu.
Okey, untuk kita menjadi pemimpin yang baik, kita perlulah berusaha melaksanakan tugas dengan sempurna. Akif perlu laksanakan tugas dengan sempurna. Apa yang diberikan, mestilah Akif menjalankan tanggungjawab. Betul? Betul, cikgu. Kemudian Akif mestilah jujur semasa menjalankan tugas. Kemudian adil dalam keputusan, dalam membuat keputusan dan prihatin dan mengambil berat lah. Prihatin dan mengambil berat ahli keluarga Akif. Boleh? Boleh, cikgu. Sebab apa? Sebab dia adalah ahli keluarga Akif kan? Boleh. Okey, cikgu. Okey, jadinya Akif dah faham kan topik pembelajaran kita hari ini? Dah faham, cikgu. Okey, jadinya kelas kita tamat pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain dengan topik pembelajaran yang baharu. Okey, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Bye.